Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair ya Fattah ya Alim iftah lana futuhal arifin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. Sadaqallahul azim. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah dapat kita bersua bertemu walaupun dengan secara online, tidak sebagaimana biasa kita menatap wajah, bertemu muka, tetapi masih lagi diberikan kesempatan Allah Subhanahu taala ke atas kita untuk kita bersua. Dan insya-Allah di kesempatan yang singkat ini saya nak berkongsi tentang satu pembahasan yang telah dibawa oleh di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, satu kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tentang ikhlas. Sayyidina Ali karamallahu wajhah berkata, tanda orang yang riak. Riak ni satu sifat yang lawan dengan ikhlas. Ikhlas ialah satu amal yang dibuat kerana hanya semata-mata mencari redha Allah SWT. Jadi bila tika mana kita lakukan sesuatu perkara bukan kerana Allah, bukan semata-mata tujuan dan matlamat untuk Allah, mencari redha Allah, maka dipanggil riak. Ikhlas lawannya riak. Jadi Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, tanda seseorang itu riak ada 4. Tanda orang yang riak itu maknanya dia buat satu-satu perkara, kita buat satu-satu perkara tadi bukan kerana Allah, maka dipanggil riak. Jadi riak tadi tandanya ada 4 Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut. Yang pertama, malas jika bersendirian. Yang pertama, malas jika sendiri. Bila duduk sendiri dia rasa malas nak beribadah, terutamanya ibadah lah. Dan umumnya segala amalan soleh tadi, bila dia sendiri saja dia rasa malas. Tanda yang kedua, Sayyidina Ali karamallahu wajhah kata, tangkas jika di muka orang. Bila di depan orang dia laju, dia semangat, kuat dia melakukan amalan soleh, kuat dia beribadah pada Allah Subhanahu taala. Dan tanda riak seorang itu yang ketiga pula, Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, menambah amalnya jika dipuji. Bila orang puji amalan dia ataupun dipuji segala kebaikan yang dibuat, maka dia semakin bersemangat. Semangat dia nak buat bila tika mana dipuji. Dan yang ketiga pula, Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, tanda seorang tu riak, dia akan kurangkan amalan bila tika mana dicela. Bila orang cela amalan dia ataupun orang kritik amalan dia ataupun orang tegur amalan dia, dia hilang semangat nak buat. Bila dia hilang semangat nak buat, dalam satu-satu amalan tadi nampak bahawa amalan yang dilakukan tadi bukan kerana Allah tetapi kerana manusia, ataupun disebut sebagai riak. Jadi ini 4 tanda. Yang pertama Sayyidina Ali karamallahu wajhah sebut, iaitu bila tika mana di depan orang malas bila bersendirian. Bila duduk sendiri dia malas nak ibadah. Yang kedua, bila depan orang dia kuat, dia laju. Kalau bahasa orang muda kita sekarang ni, bila buat baik depan orang dia laju. Dia laju buat, dia semangat nak buat. Yang ketiga, iaitu bila dipuji ditambah amalannya. Dan yang keempat, bila dicela maka dia akan kurang amalan dia, tinggalkan amalan tadi, tak semangat nak melakukan amalan. Jadi 4 perkara ni ataupun 4 tanda yang disebutkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah ini, kita jadikan sebagai satu pedoman untuk diri kita, supaya jangan sesekali amalan yang kita buatkan tadi takut-takut tergelincir, takut-takut tergelincir jatuh ke lembah riak, ataupun buat satu-satu benda ataupun perkara tadi, baik sama ibadah ataupun amalan soleh tadi, bukan kerana Allah. Jadi saya mengajak
terutama diri saya dan kepada tuan-tuan semua, untuk sama-sama kita melihat dan meneliti, menilai, muhasabah balik setiap amalan soleh yang kita buat, sama ada ibadah yang betul-betul khususi ataupun umumi, yang kita buat ini betul-betul kerana Allah ataupun tidak. Jadi nilaiannya di mana? Nilaiannya setidak-tidaknya boleh kita rujuk pada kata-kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah tadi, 4 tanda yang membuatkan, ataupun 4 tanda satu-satu amalan tadi dilakukan dalam keadaan riak. Itu tadi. Apa tadi? 4 tadi, iaitu bila dia sendiri dia rasa malas. Bila duduk sendiri dia rasa malas. Kemudian bila depan orang dia rasa rajin. Bila orang puji dia tambah amalan. Bila orang cela, dia kurangkan amalan tadi, tak semangat bila cela. Jadi kita elakkan daripada terjadinya, ataupun tak dielakkan pun, setidak-tidaknya kita dapat lihat bahawa selama ini amalan yang kita lakukan tadi sama ada benar-benar ikhlas kerana Allah ataupun hanya semata-mata nampak baik, tetapi hakikatnya dia adalah dipelopori ataupun dikotori oleh permasalahan riak. Jadi kita usahakan supaya amalan yang kita lakukan ini betul-betul kerana Allah semata-mata dan tidak kerana manusia, dan benar-benar membawa kebaikan pada diri kita dan membawa kebaikan pada kehidupan kita di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat Allah SWT. Semoga apa yang kita lakukan ini Allah Ta'ala redha dan Allah Ta'ala terima, dan akhirnya Allah Ta'ala jadikan sebagai sebab untuk datangnya rahmat Allah SWT ke atas kita. Itu sebabnya penting kata-kata ini sebagai satu nilaian ataupun tokok tambah ataupun kayu ukur untuk meletakkan sejauh mana amalan kita tadi, sama ada riak ataupun sama ada ikhlas. Semoga sedikit perkongsian ini membawa kebaikan, terutamanya pada diri saya dan kepada semua jemaah yang dikasihi oleh Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah SWT, yang tidak baik itu menunjuk kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.